Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Yang berbahagia, Datuk Haji Raisin bin Saidin, Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Barisan Kepimpinan Pendidikan, serta para peserta webinar yang dihormati sekalian. Selamat datang ke siri webinar Ilham Institut Amiruddin Baki, Inspiring Leaders, Harnessing Aspiration and Mindset dengan perkongsian bertajuk Pengurusan Risiko dalam Organisasi Pendidikan. Hadirin yang dihormati sekalian, pengurusan risiko merupakan aspek penting dalam memastikan sesebuah organisasi pendidikan dapat berfungsi dengan cekap, berkesan dan bersedia menghadapi pelbagai cabaran serta ketidaktentuan. Justru, perkongsian pada hari ini diharapkan dapat memberikan perspektif dan ilham kepada para pemimpin pendidikan dalam mengenal pasti, menilai serta mengurus risiko secara lebih strategik. Tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Haji Raisin bin Saidin, Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Berbahagia Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Yang saya hormati para pemimpin pendidikan, barisan pentadbir, guru-guru serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih atas kesempatan untuk bersama-sama dalam siri webinar Ilham, Inspiring Leaders, Harnessing Aspiration and Mindset, bertajuk pengurusan risiko dalam organisasi pendidikan. Apabila kita bercakap tentang pengurusan risiko, kita sebenarnya bercakap tentang keupayaan sesebuah organisasi untuk bersedia menghadapi ketidakpastian. Dalam konteks pendidikan, tugas kita bukan sahaja memastikan sekolah berfungsi pada hari ini, tetapi jauh daripada itu adalah untuk memastikan proses pendidikan terus berlangsung dengan selamat, teratur dan berkesan, walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran. Tuan-tuan dan puan sekalian, pemerkasaan pengurusan risiko bukan lagi perkara sampingan dalam pengurusan pendidikan. Ia telah diberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh sebagai salah satu strategi penting di bawah teras strategik 7 Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 yang memberikan penekanan kepada peningkatan kecekapan, tadbir urus dan sistem penyampaian. Dan ini sudah tentulah menunjukkan bahwa organisasi pendidikan masa hadapan memerlukan kepimpinan yang bukan sahaja cekap mengurus keadaan semasa, tetapi mampu menjangka perubahan, mengenal pasti risiko dan menyediakan tindakan yang lebih awal. Sebab itulah pembangunan plan pengurusan perubahan dan plan pengurusan risiko menjadi semakin penting dalam organisasi pendidikan. Pengurusan risiko sering digambarkan dengan peribahasa sediakan payung sebelum hujan. Namun dalam konteks kepimpinan pendidikan, pengurusan risiko sebenarnya lebih luas daripada itu. Kita tidak seharusnya melihat dan bertindak apabila masalah sudah berlaku. Kita perlu bergerak secara proaktif, mengenal pasti apa yang mungkin berlaku, menilai keberangkalian dan kesannya, serta menyediakan langkah pencegahan dan kawalan. Matlamat akhirnya ialah memastikan apa sahaja risiko yang berlaku tidak menjejaskan kelangsungan pengajaran dan pelajaran. Sudah tentulah aspek keselamatan murid, kesejahteraan warga sekolah, serta keberkesanan organisasi menjadi tumpuan kita. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan sekalian berfikir sejenak. Apakah agaknya risiko yang paling besar yang pernah sekolah ataupun organisasi pendidikan
tuan-tuan dan puan hadapi? Apakah ianya berkaitan dengan murid, berkaitan dengan guru, keuangan, teknologi, keselamatan, atau mungkin reputasi organisasi? Apa saja jawabannya, perkara penting ialah kita menyadari bahwa risiko hadir dalam berbagai bentuk. Sebagai pemimpin, cabaran kita ialah memastikan risiko tersebut dikenal pasti sebelum berkembang menjadi krisis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam mengurus risiko, kita tidak boleh bertindak berdasarkan andaian ataupun pengalaman semata-mata. Kementerian Pendidikan telah pun menyediakan pelbagai surat berkeliling dan juga surat ikhtisas, surat siaran, garis panduan dan dasar yang menjadi asas kepada tindakan kita. Sebagai pemimpin pendidikan, kita perlu mengetahui dokumen yang berkaitan dengan bidang tanggung jawab masing-masing. Dasar dan garis panduan ini membantu memastikan tindakan organisasi dibuat secara teratur, seragam, dan mempunyai asas tadbir urus yang jelas. Antara contoh risiko yang semakin memerlukan perhatian ialah cuaca ekstrim dan bencana seperti banjir. Dan sejak kebelakangan ini, sejak akhir-akhir ini, kita berdepan dengan risiko keselamatan anak-anak murid di bidik dajah ataupun di bangunan sekolah yang melibatkan kehilangan nyawa, kecederaan, dan sebagainya. Apabila amaran ataupun maklumat awal diterima berkaitan dengan risiko-risiko berkenaan, maka organisasi perlu segera membuat penilaian risiko. Kita perlu melihat keselamatan murid, warga sekolah, keadaan infrastruktur, akses ke sekolah, serta kemungkinan gangguan kepada operasi. Disinilah pentingnya arahan resmi, koordinasi antara agensi dan kesiapsiagaan organisasi. Kita tidak boleh mula berancang ketika bencana sudah berlaku misalnya, tetapi persediaan mesti dibuat lebih awal. Risiko keselamatan murid turut merangkumi isu bully dan juga salah laku seksual. Isu seperti ini perlu ditangani dengan serius karena kesannya bukan sahaja kepada bangsa tetapi juga kepada keluarga, sekolah, dan akhirnya akan memberikan kesan kepada keyakinan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Pendekatan kita mestilah berasaskan pencegahan, pengesanan awal, pelaporan yang betul, dan intervensi yang berkesan. Setiap case perlu diurus secara profesional, berintegriti, dan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Dan kita juga perlu sadar bahwa dalam mengurus kes-kes bully dan salah laku seksual serta aspek keselamatan yang lain, kita tidak boleh mengenepikan peranan agensi-agensi lain yang turut mempunyai peranan dalam membantu kita menangani isu yang kita hadapi. Pengalaman kita menghadapi COVID-19 memberikan satu pengajaran besar. Risiko boleh berlaku secara tiba-tiba dan memberi kesan kepada seluruh sistem pendidikan. Sebab itulah organisasi memerlukan plan kesinambungan operasi. Kita perlu tahu siapa yang bertanggung jawab, apakah tindakan yang perlu diambil, bagaimana komunikasi dilaksanakan, dan bagaimana proses pendidikan dapat diteruskan. Struktur pengurusan bencana tidak boleh hanya wujud di atas kertas. Ia perlu difahami, diuji, dan diamalkan ataupun dipraktikkan. Tuan-tuan dan sekalian, saya telah menyebut tentang aspek keselamatan murid. Dalam hal ini, kita perlu melihat bahwa keselamatan murid dan risiko yang lebih serius, misalnya yang berkaitan dengan ancaman keselamatan dan kehilangan nyawa anak murid ataupun warga sekolah di premis sekolah, hendaklah kita tangani bersungguh-sungguh. Kita perlu tahu, apakah warga sekolah tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan? Adakah kita mempunyai pengetahuan dan
mempunyai kemahiran untuk berdepan bagi menangani sebarang kes yang melibatkan keselamatan dan juga risiko bahaya apabila kita berjumpa dengan keadaan ada senjata tajam yang berada di kawasan sekolah yang dipegang oleh mana-mana individu yang berada di kawasan sekolah. Ketenangan kita menghadapi perkara seperti ini amat penting. Dan sudah tentulah tuan-tuan sekalian, bukan semua kita mempunyai pengalaman berdepan dengan isu seperti ini. Maka dalam hal ini saya memberikan penekanan bahwa aspek ketenangan, aspek yang lebih penting lagi ialah kita perlu memberikan keutamaan, keselamatan anak-anak murid kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita jangan mengabaikan keselamatan diri kita sendiri. Tuan-tuan sekalian, dalam era sekarang ini, warga sekolah, khususnya anak-anak murid, sentiasa terdedah dengan berbagai perkembangan terkini, yang ini juga mendedahkan anak-anak murid dalam berbagai risiko. Yang terjadi, risiko yang dihadapi oleh anak-anak murid itu ataupun situasi yang dihadapi oleh anak-anak murid itu diterjemahkan dalam bentuk perlakuan di bilik dajah ataupun di kawasan sekolah ataupun kepada rakan-rakan mereka. Maka dalam hal ini kita sebagai pemimpin di peringkat pendidikan hendaklah sentiasa prihatin dengan keadaan ini. Sekecil-kecil tindakan yang boleh dibuat oleh pihak sekolah ataupun guru-guru ialah sentiasa mengenal pasti akan perubahan-perubahan tingkah laku yang dikesan pada anak-anak muridnya. Seorang guru tingkatan misalnya, seorang guru kelas misalnya, yang sentiasa mengambil kehadiran anak-anak murid setiap hari, perlu sensitif terhadap perubahan tingkah laku anak-anak murid yang di bawah jagaannya. Demikian juga lah bagi seorang guru mata pelajaran, sebelum memulakan sesi pengajaran pelajaran, hendaklah dimulakan dengan melihat, meneliti apakah anak-anak murid pada masa itu bersedia untuk menghadapi PNP dan sebagainya, atau mungkinkah ada dalam kalangan anak-anak murid kita itu yang menunjukkan perubahan yang agak luar biasa berbanding dengan hari-hari sebelum ini. Dalam hal ini, tuan-tuan sekalian, kita tidak boleh mengabaikan akan perubahan sikap anak murid ini. Kita perlu mendekati mereka, bertanya dengan mereka apa sebenarnya yang berlaku. Pengalaman dan juga pemerhatian kita ialah apabila anak-anak murid ini tidak didekati, maka mereka tidak sempat untuk meluahkan ataupun memperdengarkan, mengungsikan dengan pihak lain, terutamanya guru-guru tentang apa yang sedang mereka hadapi. Yang akhirnya apabila tindakan-tindakan yang lebih agresif dilaksanakan, barulah kita dapat mengesan akan apa sebenarnya masalah yang sedang dialami oleh anak murid berkenaan yang telah memberikan kesan kepada psikologi dan juga emosi anak-anak murid itu. Apabila dalam keadaan tertentu murid itu barangkali tidak dapat menerima teguran ataupun sebarang pandangan yang mereka terima dalam keadaan yang segera di bilik dajah ataupun di kawasan sekolah. Tuan-tuan sekalian, risiko yang seterusnya adalah gangguan PNP dan keselamatan cyber. Dalam era digital, risiko pendidikan semakin kompleks. Selain bencana yang boleh mengganggu pengajaran dan pelajaran, kita juga berhadapan dengan risiko keselamatan cyber dan kebocoran data. Sekolah mengurus pelbagai sistem yang mengandungi maklumat penting dan data pribadi. Oleh itu, keselamatan digital perlu diberikan perhatian yang sama seperti keselamatan fisikal. Kita perlu memastikan data dilindungi dan pada masa yang sama mempunyai alternatif ataupun pilihan supaya pembelajaran boleh diteruskan apabila berlaku gangguan. Secara umumnya, kita boleh melihat sekurang-kurangnya 6 kategori risiko utama dalam pendidikan. Pertama, risiko akademik. Kedua, risiko operasi. Ketiga, risiko keuangan. Keempat, risiko keselamatan murid dan warga sekolah. Kelima, ancaman cyber dan keselamatan data. Dan keenam, risiko reputasi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang perlu kita pahami ialah risiko-risiko ini
tidak berlaku secara terasing. Satu insiden boleh mencetuskan beberapa risiko serentak. Contohnya, satu case disiplin yang tidak diurus dengan baik boleh menjadi isu keselamatan murid, mengganggu operasi, dan akhirnya menjejaskan reputasi sekolah. Sekarang, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan melihat organisasi masing-masing. Apakah risiko yang paling kerap berlaku? Adakah risiko yang kerap berlaku itu juga merupakan risiko yang paling berbahaya? Tidak semestinya tuan-tuan maupun sekalian. Ada risiko yang kerap berlaku tetapi kesannya kecil. Ada pula risiko yang jarang berlaku, tetapi apabila berlaku impaknya sangat besar. Sebab itu kita perlu menilai kedua-dua aspek ini, keberangkalian dan impak, sebelum menentukan keutamaan tindakan. Kerangka pengurusan risiko boleh difahami melalui 4 langkah utama. Langkah pertama ialah mengenal pasti risiko. Kita perlu melihat potensi masalah sebelum ia berlaku. Langkah kedua ialah menganalisis impak dan keberangkalian. Sejauh mana seriusnya kesannya dan berapa besar kemungkinan ianya berlaku. Langkah ketiga ialah menentukan strategi mitigasi. Kita boleh mencegah, mengurangkan, memindahkan, ataupun dalam keadaan tertentu menerima risiko dengan kawalan yang sesuai. Langkah keempat ialah pemantauan yang berterusan. Tuan-tuan sekalian, pengurusan risiko bukan aktivitas sekali saja ataupun one off. Kita perlu memastikan tindakan yang dilaksanakan adalah relevan dan berkesan. Mari kita coba aplikasikan kerangka tadi. Pilih satu risiko yang dekat dengan organisasi tuan-tuan dan puan, mungkin keselamatan murid, sistem ICT, ataupun keuangan. Tanya 4 soalan. Bagaimana kita mengenal pasti risiko tersebut? Apakah kemungkinan dan impaknya? Apakah strategi mitigasi yang telah kita sediakan? Dan akhirnya, bagaimana kita memantau sama ada tindakan itu benar-benar berkesan. 4 soalan ini, tuan-tuan dan puan sekalian, boleh menjadi asas perbincangan pengurusan risiko di sekolah ataupun organisasi tempat kita bekerja. Pengurusan risiko akhirnya sangat bergantung kepada kepemimpinan. Pemimpin perlu membina budaya proaktif. Jangan biasakan warga organisasi menunggu masalah berlaku sebelum bertindak. Pemimpin juga perlu menjadi teladan dalam membuat keputusan dan berani menghadapi ketidakpastian. Dan pada masa yang sama, setiap organisasi perlu mempunyai plan kontingensi yang jelas. Paling penting, pemimpin perlu menghubungkan dasar dengan amalan. Dasar yang baik tidak memberi kesan sekiranya tidak dapat diterjemahkan kepada tindakan yang praktikal. Saya ingin mengungsikan pengalaman di Sabah. Pengalaman banjir yang melibatkan 8 daerah di Sabah pada awal tahun 2026 memberikan gambaran sebenar bagaimana pengurusan risiko dilaksanakan. Apabila keselamatan terancam, keputusan berkaitan penutupan sekolah dan sesi persekolahan alternatif perlu dibuat. Platform pembelajaran jarak jauh perlu dimanfaatkan. Bantuan segera perlu dialihkan. Data kerusakan perlu dikumpulkan secara komprehensif dan situasi perlu dipantau secara berterusan. Pengajarannya ialah apabila plan dan struktur tindakan sudah tersedia, organisasi dapat bertindak dengan lebih cepat dan tersusun. Bagaimana Jabatan Pendidikan Sabah mengurus satu lagi risiko yang sangat besar akibat banjir ini? Hal ini kadang-kadang kita lupa. Apabila berlaku penutupan sekolah,
Apabila anak-anak murid terpaksa belajar secara PDPR, risiko yang paling besar ialah bagaimana anak-anak murid ini berlaku defisit pembelajaran. Memang benar, kita boleh mengubah ataupun mencari hari-hari yang lain, tapi suasananya sudah tentu berubah. Bersekolah pada hari yang telah ditetapkan sebenarnya tidak sama dengan kelas yang diganti pada hari Sabtu ataupun pada hari Ahad ataupun pada hari cuti sekolah. Emosi budak tidak sama. Maka dalam hal ini kita perlu menjangkau jauh ke hadapan. Kalau sekiranya 190 hari adalah minimum persekolahan, apakah benar apabila berlaku penggantian, jumlah dan kuantiti pembelajaran yang diperoleh oleh murid sama dengan 190 hari bagi murid-murid yang belajar seperti biasa? Sudah tentu tidak. Apabila saya melihat naratif 6 tahun persekolahan di sekolah rendah, 5 tahun di sekolah menengah, saya melihat bahwa tindakan yang lebih berkesan perlu diambil supaya anak-anak murid itu benar-benar mendapat ilmu mengikut jumlah hari persekolahan seperti biasa. Maka sudah tentulah pengurusan PNP intervensi yang dibuat oleh anak-anak murid berkenaan hendaklah tidak sama dengan anak-anak murid yang telah dapat belajar seperti biasa. Saya memberikan satu contoh misalnya. Tahun 2015 misalnya, teman-teman sekalian, murid berada di tingkatan 1. Saya berikan contoh untuk Sabah. Bagaimana kita mengurus anak-anak murid ini selama 10 tahun? Apakah risiko-risiko yang telah dihadapi oleh anak-anak murid ini selama 6 tahun di sekolah rendah dan 4 tahun di sekolah menengah sebelum tahun ke-11? Pendekatan yang berkesan ialah apabila kita dapat mengukur akan keberhasilannya. Tahun 2025, alhamdulillah, Jabatan Pendidikan Sabah buat kali pertamanya telah berjaya mencatat grade purata negeri dalam SPM bermula dengan 4, yaitu 4,85 mata, berbanding dengan angka 5 sebelum ini. Bila saya membawa benda ini dengan pengurusan tertinggi, kami melihat ke belakang, rupa-rupanya yang telah mencatat kejayaan pada tahun 2025 itu ialah anak-anak murid yang berada di tingkatan 1 pada tahun 2015. Kembali kepada isu pengurusan tadi, pengurusan banjir yang berlaku di 8 daerah. Saya mengingatkan rekan-rekan dan teman sekalian yang mungkin sama dengan Sabah, negeri-negeri yang pernah dilanda banjir dan sebagainya, kita perlu mengenal pasti anak-anak murid yang terkesan banjir pada tahun 2005, 10 tahun akan datang menjelang rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035. Apakah ini kumpulan anak-anak murid yang terjejas dan akhirnya usaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan mereka anak murid yang beradab, anak murid yang berilmu pengetahuan, anak murid yang berkemahiran, anak murid yang berdaya tahan, dan anak murid yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi akan terjejas sedikit ataupun terbantut sedikit pencapaian itu berbanding dengan anak-anak murid yang telah mengalami satu sistem persekolahan yang tidak terjejas. Risiko ini akan datang setiap tahun, teman-teman sekalian. Nah, kita perlu melihat. Ini adalah satu contoh pengurusan risiko yang sangat ketara, yang memang berlaku di negeri kita setiap tahun. Ada sekolah yang dilanda banjir 24 kali dalam setahun. Bagaimana kita mengurus anak-anak murid ini? Kita biasa mengurus fisikal, kita biasa mengurus akan kemusnahan dan sebagainya. Tapi bagaimana kita mengurus akan hal yang berkaitan dengan emosi dan juga tahap kemampuan anak-anak murid itu diberikan kemahiran yang sepatutnya dikuasai oleh anak-anak murid mengikut peringkat demi peringkat tahun demi tahun. Walhal setiap tahun anak murid ini terpaksa berdepan dengan risiko banjir
dan sebagainya, yang akhirnya menjejaskan satu sistem persekolahan di situ, bukan setakat kepada murid, malah guru juga mengalami kesan yang besar. Bagaimana kita boleh mengurus risiko yang melibatkan kompetensi guru-guru dalam hal seperti ini. So itulah selalu saya memberikan contoh pengurusan risiko yang harus diberikan perhatian yang serius ialah apabila berkaitan dengan soal yang amat rapat dengan kejadian anak-anak murid kita. Demikian juga kebakaran, bukan dengan serta-merta kita boleh membina dan membangunkan semula blok-blok bangunan yang terbakar. Kita perlu mencari dan juga menyediakan plan risiko sekiranya hal itu berlaku. Kalau ini tidak diurus dengan sempurna, teman-teman sekalian, boleh jadi akan menyebabkan jumlah persekolahan dan kuantiti pembelajaran dan kemahiran yang dikuasai oleh anak-anak itu akan terjejas. Sebab itulah dalam rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035 kita memberikan perhatian kepada perbezaan ataupun jurang di pelbagai peringkat. Perbezaan antara jantina misalnya, pencapaian antara jantina, perbezaan luar bandar dan bandar, perbezaan status sosioekonomi. Tapi pernahkah kita memikirkan untuk melihat jurang dan perbezaan antara tempat-tempat yang sentiasa dilanda banjir ini? Saya pikir ini satu isu, satu perkara yang perlu kita lihat dengan bersungguh-sungguh. Dan kita mengharapkan supaya setiap anak murid ini akhirnya mendapat akses pendidikan yang saksama. Tuan-tuan sekalian, dalam hal inilah kita di Jabatan Pendidikan Sabah telah meminta PPD dan sekolah supaya mengenal pasti bilangan sebenar anak-anak murid yang terjejas banjir di 8 daerah itu. Berapa bilangan mereka, dan murid ini perlu disimpan rekod mereka sehingga mereka berada ke tingkatan 1, tingkatan 2 dan sebagainya, dan dilihat sejauh mana kemahiran murid ini berbeda. So, itulah intervensi yang berterusan dan berfokus dan berkesan perlu diberikan kepada anak-anak murid yang terjejas ini. Sebab data dan rekod mesti jelas. Dan mesti mantap. Ini contoh yang boleh saya berikan, yang saya fikir ada di beberapa negeri di Semenanjung ini, di Malaysia ini. Dalam dunia media sosial pula, satu isu disiplin boleh bertukar menjadi krisis reputasi dalam masa yang sangat singkat. Sebab itu, respons organisasi perlu cepat. Tetapi tidak terburu-buru. Fakta perlu disahkan, kebajikan murid perlu diberi perhatian, dan komunikasi dengan ibu, bapa perlu dilaksanakan. Pada peringkat organisasi yang lebih tinggi, kenyataan rasmi yang telus dan tepat membantu mengurus persepsi masyarakat. Pengurusan risiko reputasi memerlukan gabungan fakta, empati, komunikasi dan tindakan yang meyakinkan. Kita berdepan dengan risiko perbahasan dan juga perbincangan dalam kalangan netizen kalau sekiranya kita lewat untuk membuat kenyataan yang tepat berkaitan dengan satu isu. Apabila netizen lebih dahulu membuat andaian, persepsi dan sebagainya, sudah tentulah amat sukar kita untuk memintas isu berkenaan, dan natijahnya sangat besar dan dahsyat, khususnya kepada organisasi yang kita pimpin, dan lebih menakutkan kita apabila ianya melibatkan image jabatan dan juga Kementerian Pendidikan ini sendiri. Satu lagi contoh yang kita boleh berikan, yang jarang berlaku. Yang jarang berlaku, tapi berlaku akan memberikan kesan yang sangat besar. Pandemik COVID-19 membuktikan bahwa sistem pendidikan mempunyai keupayaan
untuk menyesuaikan diri apabila berhadapan dengan krisis yang besar. Sekolah ditutup, tetapi pendidikan perlu diteruskan. Masyarakat beralih kepada platform digital. Tugasan dan pembelajaran menggunakan Google Classroom, Delima, dan pelbagai saluran digital. Komunikasi pula banyak bergantung kepada aplikasi seperti WhatsApp dan juga Telegram. Pengajaran terbesar ialah keupayaan menyesuaikan diri dan adaptability merupakan sebahagian daripada daya tahan organisasi. Saya ingin menarik perhatian tuan-tuan sekalian, satu lagi contoh yang berlaku di Sabah ini ialah tentang kes Tan Dua di Lah Datu pada tahun 2013 yang memberikan kesan kepada keselamatan warga sekolah yang seterusnya memberikan kesan langsung kepada operasi pendidikan. Dalam situasi seperti ini, keselamatan mesti menjadi keutamaan. Penutupan sekolah, sesi persuluhan alternatif, penggunaan jarak jauh serta penangguhan perusahaan mungkin perlu dilaksanakan. Tapi tuan-tuan sekalian, dalam hal ini perkara yang paling penting ialah sekolah itu sendiri tidak boleh membuat pengumuman penutupan sekolah. Kita perlu pasti pihak mana, agensi mana yang mempunyai authority untuk membuat pengisytiharan tentang penutupan sekolah. Dalam kes Tan Dua, yang memberikan arahan ialah Majlis Keselamatan Negara. Kenapa Majlis Keselamatan Negara yang memberikan arahan ini? Dan kita bergantung kepada arahan itu ialah kerana kita warga guru, warga sekolah ini jangan sekali-kali menyebabkan kita menimbulkan ketegangan kepada masyarakat. Okay. Sebab itulah kita perlu memahami dengan siapa kita merujuk. Yang telah mengisytiharkan penutupan sekolah waktu itu ialah dengan nasihat MKN ialah Timbalan Menteri Pendidikan pada ketika itu. Ada 11 sekolah yang ditutup dan cara untuk mengganti dan memastikan murid-murid itu mendapat faedah dapat pendidikan ialah melalui kelas ganti. Demikian juga kita berdepan dengan risiko murid-murid berpindah ke tempat yang lebih selamat. Bagaimana Jabatan Pendidikan Sabah waktu itu menangani benda ini? Kita memberikan kelonggaran kepada murid-murid yang balik ke kampung halaman masing-masing untuk menumpang belajar di sekolah kampung halaman mereka untuk tempoh tertentu. Maka hal ini telah sedikit sebanyak membantu anak-anak murid ini supaya tidak ketinggalan dalam proses pengajaran-pengajaran walaupun sekolah mereka sendiri ditutup akibat daripada perangan Tan Dua ataupun pencerobohan Tan Dua itu. Betul sekalian, keputusan yang perlu dibuat adalah berdasarkan kepada penilaian keselamatan. Sebab itulah koordinasi rapat dengan pihak berkuasa berkaitan amat penting dalam kes apabila melibatkan keselamatan dan juga ketenteraman negara. Hal ini tidak boleh kita jangka. Boleh jadi berlaku bila-bila masa. Tapi itulah pemimpin-pemimpin pendidikan, khususnya para pengetua, para guru besar, perlu tahu apa perkara yang perlu dilakukan apabila berdepan dengan krisis yang mungkin baru bagi mereka. Melihat ke hadapan, kita memerlukan pemimpin pendidikan yang benar-benar bersedia untuk masa depan. Transformasi digital dan fisikal akan terus berlaku. Oleh itu, pemimpin perlu mempunyai accountability yang tinggi dan mampu membina organisasi yang future proof. Pada masa yang sama, kita mahu melahirkan murid yang berdaya tahan. Untuk mencapai matlamat ini, guru dan pentadbir juga perlu diberikan latihan yang berterusan
supaya mampu mengenal pasti risiko, menyediakan plan kontingensi, berkomunikasi, dan bertindak dengan berkesan ketika krisis itu berlaku. Tuan-tuan dan puan, strategi pengurusan risiko masa depan bukan sekadar tentang bagaimana kita mengelak masalah. Ia adalah tentang bagaimana kita membina sistem yang lebih tersedia, lebih berdaya tahan, dan lebih berorientasikan masa depan. Kadang-kala risiko dan krisis membuka ruang untuk kita melihat kelemahan sistem dan melakukan perubahan. Dengan kepemimpinan yang berani dan pengurusan yang baik, risiko boleh menjadi peluang untuk transformasi pendidikan. Tuan-tuan dan puan sekalian, transformasi pendidikan tidak boleh digerakkan oleh satu pihak sahaja. Kejayaan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 memerlukan komitmen bersama, yakni daripada Kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat pendidikan daerah, pemimpin sekolah, guru, dan seluruh warga pendidikan. Pengurusan risiko boleh menjadi satu elemen yang membantu memastikan agenda transformasi dapat dilaksanakan dengan lebih tersusun, selamat, dan mampan, khususnya dalam usaha kita untuk terus memacu kecemerlangan pendidikan di negara kita ini. Akhir kata, marilah kita melangkah ke hadapan dengan semangat juang, keberanian untuk memimpin, dan tekad untuk memastikan pendidikan terus maju, walau apa cara dan cabaran yang mendatang. Kepemimpinan yang berani bukan bermaksud kita tidak berhadapan dengan risiko. Kepemimpinan yang berani ialah keupayaan untuk mengenal pasti risiko, membuat keputusan yang tepat, dan bertindak ketika berhadapan dengan ketidakpastian. Jika kita bersedia, jika sistem kita kukuh, dan jika kita bergerak bersama, cabaran yang datang bukan sahaja dapat kita hadapi, malah boleh kita jadikan sebagai peluang untuk melakukan transformasi yang lebih baik. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan rasa terima kasih atas perhatian dan komitmen tuan-tuan dan puan sekalian. Dan saya berharap perkongsian ini dapat memberikan satu perspektif bahwa pengurusan risiko bukan sekadar satu prosedur pentadbiran, tetapi merupakan sebahagian daripada budaya kepimpinan organisasi yang cemerlang. Sebelum saya mengakhiri perkongsian ini, saya mengajak setiap daripada kita membawa pulang sekurang-kurangnya satu tindakan konkret yang boleh dilaksanakan untuk memperkukuh pengurusan risiko di organisasi masing-masing. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Raisin bin Saidin atas perkongsian yang amat bermakna, penuh inspirasi dan bermanfaat dalam memperkukuhkan kefahaman kita mengenai pengurusan risiko dalam organisasi pendidikan. Semoga segala ilmu dan pandangan yang dikongsikan dapat dimanfaatkan dalam memperkasakan kepimpinan serta pengurusan organisasi pendidikan masing-masing. Dengan itu, berakhirlah sesi webinar Ilham Institut Aminuddin Baki kita pada kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama menjaga program ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.